Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Faisal Rahim, Presiden ABIM dan pimpinan Profesor Ridwan, Saudara Ma'azam, Muhammad Manuti, Mak Farhan, pimpinan PKPIM dan anak-anak, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita dalam ABIM dewasa setelah mengharungi liku-liku perjuangan dengan segala bentuk pembenturan idea, malah pembenturan fizikal dalam beberapa hal, dan kini sudah mampu jelma sebagai suatu wadah yang utuh, punyai jasa khidmat, keupayaan mengangkat martabat generasi muda supaya punyai kekentalan akhlak, jiwa merdeka dan keupayaan untuk meneroka Malaysia baru dengan penuh yakin, insya-Allah. Tahniah kepada pimpinan dan rakan-rakan, dan saya dapat menerusi pidato Saudara Presiden yang mengungkap permasalahan yang lebih luas, Malaysia yang kosmopolitan, malah dunia yang kosmopolitan, dan juga menetapkan hala tuju untuk mencapai hasrat nahdah yang sebenarnya. Kerana usaha kita ini tidak lari daripada pertamanya pangkalan akidah dan akhlak, dan tujuan melahirkan masyarakat madani dengan pemerkasaan ekonomi, politik dan budaya. Dan ini yang kita maksudkan dengan nahdah yang sebenarnya. Saudara-saudara yang memuliakan, 50 tahun ini sejarah yang sangat mencabar. Dalam beberapa hari ini saya akan ke Baling. Kerana peristiwa Baling itu sangat dekat dengan khidmat, usaha dan perjuangan ABIM. Membela nasib rakyat miskin, menolak rasuah dan penyelewengan, dan melahirkan satu sikap baru, semangat untuk mewakili hasrat dan conscience anak muda. Dan ini yang dilakukan oleh rakan-rakan ABIM 73-74, dan ramai yang merekod dalam penjara akibat itu. Kemudian isu bahasa, isu budaya, kegiatan dakwah yang pertama kali dapat menembusi tembok-tembok jabatan pemerintah dan universiti-universiti itu di kalangan ABIM, PKPIM. Dan itu dapat diteruskan. Kemudian peristiwa Getir 98 yang sekali lagi menyebabkan ramai pimpinan ABIM, entah kenapa ada yang tidak terkait sama sekali, tetapi kerana jiwa juang itu, kerana komitmen mereka, iltizam mereka untuk membawa perubahan, itu sahaja yang menyebabkan mereka dihukum oleh pemerintah yang kejam pada ketika itu, yang kita warisi sehingga sekarang. Dan alhamdulillah kita dapat saksikan peningkatannya, terutama di bawah pimpinan marhum Fadil Noor, dan kemudian dimantapkan dengan
suatu keupayaan dan kecemerlangan dengan pimpinan saudara almarhum Siddiq Fadil dan rakan-rakan yang lain. Siddiq Fadil tentunya nama yang lebih terangkat cemerlangnya kerana sosok pribadinya, ilmunya dan kegigihan serta tuntasnya menzahirkan pandangan dan melakar dengan cara yang lebih berhemah dengan natijah yang lebih jelas. Saya tidak mau mengenepikan sumbangan yang lain sebelumnya, masuk zaman saya. Tetapi kekuatan dan keunggulan Siddiq Fadil itu luar biasa kerana dia terjelma kemudiannya bukan saja sebagai pemimpin ABIM tetapi sebagai pemikir umat, budayawan bangsa yang seperti mana yang saya sebut dalam ucapan peluncuran kursi Siddiq Fadil dan institut pemikiran beliau, itu mengakar kepada bumi Melayu. Ya. Maknanya perjuangan ABIM itu awalnya tidak dapat terpisah dari hasrat orang Melayu, aspirasi mereka, berkukuh keyakinan terhadap keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, kekuatan budaya yang luhur, prinsip akhlak yang mulia yang kemudian dilengkapi dengan pengertian Islam yang lebih syumul, ya, yang kemudian diungkapkan oleh marhum Siddiq Fadil sebagai fiqh at-ta'ayyush silmi, ya. Dan ini saya percaya rakan-rakan dapat menghadam kerana ini juga menjadi suatu asas dalam kita memahami pengertian Melayu dan Islam dalam konteks kepelbagaian, kosmopolitan dan dalam upaya kita mengangkat apa yang disebut era Nahdah baru ini. Dan bagi saya dalam apa juga kita lakukan, kita tidak boleh terlepas daripada pangkalnya. Sekarang orang bicara soal perubahan, peranan generasi muda, tetapi kita kena fikir, generasi muda itu hanya mampu berperanan kalau mereka itu mengakar pada bumi mereka. Mereka itu menjadi conscious rakyat mereka. Dan bukan pandangan yang disogok dari luar. Bukan saja untuk memenangi selok pemikiran, sosok pemikiran baru yang dianggap mendukung keinginan elit. Sebab itu kalau kita lihat sosok perjuangan dan prinsip yang dibawa oleh ABIM itu, dia menyeluruh. Bicara soal bahasa, pendidikan, kemiskinan, rasuah, penyelewengan, dasar ekonomi yang manusiawi, yang humane, keadilan sejagat, kemanusiaan, sama ada keresahan itu berlaku di Eritrea atau Iraq pada ketika itu, atau Kashmir, itu semuanya di peringkat awal dicatat, ditulis dengan gaya yang tersendiri, dengan mutu bahasa yang baik ketimbang media lain ketika itu, kerana editornya ialah Siddiq Fadil. Jadi ini latar belakangnya. Kita sekarang hadapi satu permasalahan baru yang kita sebut post normal, ada yang kata new normal, ada juga yang disebut tentang apa yang kita harapkan seusai
atau belum selesai ya, dalam peringkat akhir, mudah-mudahan insya-Allah Omicron dan COVID-19 ini, apa yang kita sebut tentang new realities. Ini menarik. New realities itu dikupas oleh Peter Drucker pada tahun 90-an. New realities itu bermakna pemikiran soal nationalism, soal regionalism. Pada hemat beliau, new realities itu mengandaikan sesuatu kebangkitan baru nasionalisme atau chauvinisme yang akhirnya membangkitkan rasisme. Tapi sekarang ni ungkapannya lebih lunak adalah post-normal. Saya tidak sangat nak hirau tentang peristilahan dalam hal ini. Tetapi ternyata kenyataan baru ini atau norma baru ini menuntut kita memiliki semula. Dan ini tugas yang harus dipikul, digalas oleh generasi baru. Apa dia keadaannya? Ya. Normal baru yang disebut ini berkecamuk. Ya. Yang dianggap complexity. Ya. Dia tidak satu yang jelas. Bincang apapun, keadaannya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Dan ia terkait dengan kerusuhan, pergelutan, keadaan yang lebih kecamuk, yang tidak ada penentuan. Jadi pertama complexity, keduanya chaos. Sistem politik, sistem perundangan, sistem ekonomi, itu semua itu dipukul dan diasak sehingga belum ada penjelasan, suatu kejelasan tentang apa keadaan sebenarnya. Dan yang juga nyata adalah kontradiksi. Ya. Contradictions dalam seluruh sistem hidup manusia ini. Dan semua ini berlaku. Yang disebut sebagai complexity, chaos, contradictions, itu berlaku dalam keadaan yang segera. Dengan kepantasan luar biasa. Yang disebut simultaneity. Dia segera, simultaneous. COVID-19, banjir, kecelaruan pergelutan politik, pemerintahan tidak stabil, arus rasisme, Islamofobia, migrasi yang bercambah, kerusakan alam sekitar dan fasad. Ini berlaku dalam kadar semasa. Spontaneity. Dan simultaneity. Dia segera dan berlaku dalam semasa. Semua pergelutan percaturan ini berlaku dalam rentak yang semasa. Ini saya lontarkan kepada generasi muda kerana saudara akan warisi. Harapkan pada generasi yang ada itu yang spontaneity-nya apa dan simultaneity-nya apa? Rasuah, penyelewengan, keangkuhan, perebutan kuasa. Tidak dapat menyelami permasalahan yang kita harus hadapi. Jadi kalau saya sebut tadi menyingkap pengalaman baling, ya isunya sama. Isu meminggirkan satu kelompok peladang, pekebun kecil yang miskin. Sehingga hidupnya melarat dan keparat, riuh rendah tentang orang kebuluran, timbul ulung kali, unjuk rasa, bantahan dari desa yang mengejutkan sistem politik negara
3-4 tahun setelah diluncurkan dasar ekonomi baru. Ini dasar untuk membela nasib rakyat, membantu golongan miskin, mengurangkan jurang perbezaan. Ini jaminan masa depan orang Melayu. Ini sahaja satu mesej yang jelas untuk menyelamatkan masa depan Melayu. 3-4 tahun selepas itu, demonstrasi besar-besaran oleh petani dan peladang dan pekebun kecil, Baling, Sek, sehingga ke Alostar. Kita di kalangan muda masa itu bukan golongan muda korporat, bukan golongan muda elit, golongan muda yang turut merasa keresahan, maka kita bangkit. Jadi yang saya kaitkan di sini ialah masalah kemiskinan, masalah pembingkiran, masalah rasuah, masalah keangkuhan. Kerana jawapan menteri pada masa itu sama seperti yang ada sekarang, iaitu kita sebenarnya sedang mengkaji bagaimana boleh menyelesaikan stockpile getah di Amerika Syarikat yang menyebabkan harga itu tinggi. Jadi tak selesai lah. Ini yang menyebabkan suara bantahan anak muda. Kan beda daripada anak muda yang elit korporat ini dengan anak muda yang menjadi jurubicara umat. Walaupun itu bermakna menghadapi tekanan dan derita. Saya kaitkan juga 98 itu bukan soal seorang. Sistemnya begitu bobrok. Badan kehakiman itu dipertikai. Sampai ada slogan masa itu, rakyat hakim negara. Ya. Kerana mempertikai kebebasan badan kehakiman. Nah, baru-baru ini mantan Perdana Menteri menyebut ada pemimpin lalu menemui beliau memohon supaya ada campur tangan dalam badan kehakiman. Apa gambarannya? Gambarannya ialah bahawa memang ada kuasa Perdana Menteri untuk mempengaruhi hakim. Kalau tidak, tak mungkin seorang mantan timbalan Perdana Menteri, kalau benar, akan menemui Perdana Menteri ketika itu dan mengatakan, tolong saya selesaikan kes ini. Ini bukan perkara baru, ini kita laungkan sejak 98. Ya. Di bawah Perdana Menteri masa itu. Ya. Sudah rusak. Jadi kalau ada saudara-saudara di kalangan anak muda yang buta sejarah dan harus mengenepi dan memadamkan sejarah dan menganggap bahawa ini isu baru, kita ini tidak layak untuk menjadi jurubicara dan pejuang rakyat kerana menafikan kenyataan dan yang hak. Bagaimana dia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi mudah-mudahan celoteh saya tentang yang berlaku itu mengingatkan kita bahawa badan kehakiman, media masa itu dikongkong sepenuhnya. Badan penguasaan diguna untuk menghukum, memukul, menangkap, mengugut, minta sebahagiannya menipu semata-mata untuk pertahankan golongan kuat penguasa yang rakus. Ini dia perjuangan anak muda yang dirangkul oleh Abim pada ketika itu. Jadi, kalau kita sebut tentang post-normal sekarang ini, jangan kita lupa bahawa kita warisi sistem yang sudah rusak. Ada lagi cerita tentang Suruhanjaya Security memberi arahan kepada bursa saham, menutup siasatan kes. Ada lagi kes Suruhanjaya pencegahan rasuah, itu diminta untuk memilih siapa mahu siasat, siapa yang tidak. Ini pengalaman bukan saja pemerintahan sekarang, ini termasuk pemerintahan lalu. Saya sendiri pernah
menyebut kepada pegawai SPRM tak kala rakan-rakan kita atau PH berkuasa. Maknanya, kalau kita betul-betul mahu perubahan dan yang disebut oleh Presiden dalam pidatonya tadi, islah ke arah gerakan perubahan, langkah-langkah ke arah islah, maka hal-hal ini harus dimengerti kerana kita bicara soalnya tentang hal yang sudah kerusakan yang sudah sistemik. Kita pernah dalam kedudukan yang agak selesa. Dan bukan semuanya mewakili sikap yang sama. Saya mohon maaf kerana memberikan sedikit pandangan pengalaman pribadi. Semasa saya Menteri Kewangan, dalam keadaan ekonomi itu dianggap jenuh, ya, dengan catatan pertumbuhan 9-10%, dengan target saya mulanya belanjawan berimbang, jangan terlalu banyak lubuk hutangnya, ke arah belanjawan lebihan pada kita itu, surplus budget. Maknanya yang kita ingatkan masa kita punyai keupayaan yang besar, ekonomi jenuh. Tapi dari mana ilhamnya? Dari Al-Quran, dari surah Yusuf alaihissalam, dari pengalaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam dalam keadaan derita, kemudian merencanakan untuk ekonomi yang kita itu segar, mewah, memikir dan berencana 7 tahun yang mungkin gersang ekonomi. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazaruhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Ini yang kita gunakan ayat dalam belanjawan ketika itu. Ya, tidak sangat popular kerana masa itu orang bermegah, pimpinan semua bermegah, nak belanja jambatan paling panjang, bangunan paling tinggi, projek mega, kerana wang jenuh. Tak pernah memikir kemungkinan akan berlakunya zaman gersang ekonomi, ya, kepayahan yang menyebabkan kita harus jimat cermat dalam keadaan kita berkuasa dan mewah. Dan alhamdulillah sebahagiannya dapat kita urus sehingga bila berlakunya krisis ekonomi yang teruk tahun 97-98, kesannya tidak separah negara-negara jiran. Tetapi penjimatan itu tidak mengurangkan, ya, dana untuk pendidikan, kesihatan, kemudahan asas rakyat desa, termasuk usaha pembasmian kemiskinan yang saya akan ulas di Baling. Kerana Baling itu memberikan pengalaman sehingga bila saya jadi Menteri Kewangan, di antara langkah pertama ialah program pembasmian kemiskinan, program pemulihan pemilikan saham bagi rakyat termiskin dalam negara. So, saudara, dalam setiap ucapan Presiden Abim selama ini tidak pernah ditinggalkan permasalahan atau keprihatinan kita tentang masalah antarabangsa. Dan saya telurusi pidato-pidato saban tahun, tidak pernah tinggal aspek kemanusiaan ini. Apa yang dideritai oleh rakan-rakan di Kashmir ataupun di dulunya Eritrea, dan kemudian Bosnia, kemudian Darfur, ini semua disebut. Xinjiang, di kalangan Uyghur, itu disebut supaya mendapat perhatian
dan penyelesaian yang baik. Dan saya ingin hanya sentuh sedikit tentang Afghanistan kerana rakan-rakan ramai yang membantu jentera ABIM dari Ahmad Azamnya sehingga Global Peace Mission dan beberapa langkah inisiatif ABIM lain. Tapi tanpa mengira beberapa kelemahan dalam sistem dan tata kelola pemerintahan, ini tidak boleh mengizinkan dan mewajarkan Amerika Syarikat terus membeku 40% daripada wang rizab luar Afghanistan. Sekitar 7 bilion dolar Amerika. Rakyat kebuluran, sekolah daif, hospital kekurangan obat. Tapi rizab 7 bilion dolar Amerika masih disimpan di luar. Dibeku oleh Amerika Syarikat. Demikianlah bentuk kezaliman yang menimpa umat di beberapa kawasan negara kita. Jadi kepada saudara-saudara, ingat ya, apa yang dipesan oleh Abdul Malik Al-Shabazz, Malcolm X, itu juga suara era ABIM. Ya, bila membaca autobiography of Malcolm X, itu kenal Malcolm X yang sempat hadir ke sidang FOSIS di UK dan tahu, menghirup pengalaman perjuangan beliau untuk menuntut pengiktirafan dan hak sebagai minoriti di Amerika Syarikat. Kata beliau, "The future belongs to those who prepare for it today." Masa depan itu ditentukan oleh saudara. Kalau persiapkan ya, untuk mengelak apa? Complexity, chaos, contradictions. Untuk menentukan bahawa dasar tata kelola politik dan ekonomi dan budaya dan pendidikan dan alam sekitar itu dikawal dan dengan dasar yang lebih jelas. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.